Setiap kali kita mentauhidkan Allah. Maknanya apa? Maknanya mentauhidkan Allah ini, kita nak cakap dalam bahasa apa ya? Bukan pada waktu-waktu tertentu. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, kita menterjemahkan hidup ni dalam keadaan apa pun, di mana pun, waktu bila pun, kita kena sentiasa berada dalam tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah. Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan semuliakan pihak pengurusan masjid, yang saya hormati dan semuliakan pihak pengurusan dan urus setia pengajian muslimah Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita memulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bila mana kita bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan, termasuklah bila mana kita mendapat nikmat yang besar. Nikmat yang besar ini ialah bila mana Allah Taala mengizinkan lagi untuk kita terus berada dalam taman syurga di dunia. Ini nikmat yang besar. Maka bila mana kita bersyukur, nikmat ini menjadi pengikat kepada kita, dia tidak akan mudah hilang daripada diri kita. Yang keduanya, Allah akan tambahkan lagi nikmat ini di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik, untuk pagi ini kita teruskan lagi. Sayanya agak terganggu sikit, bengkak apa ni, puasa. Dah seminggu dah. Kejap okey, kejap tak. Kejap demam, kejap sihat. Ni tak tahu gitu. Sebab kliniknya tak nak pergi. Ni hari ni nak kena pergi juga. Dah seminggu bengkak. Gitu ya. Saya tak tahulah. Aiskrim ya. Bolehlah tolong sediakan. Tak adalah, insya-Allah. Muka surat berapa kita hari ni ya? 19. Okey, kita muka surat 19. Muka surat 19 ni maknanya kita masih lagi berada pada fasal pertama. Okey ya, fasal pertama. Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi. Semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmunya. Wa yarfa'una bi asrarihi, dan Allah mengangkat kerohanian kita dengan rahsia-rahsia yang Allah anugerahkan kepadanya. InsyaAllah fid darain, di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, wa kullama wa hatta bana laka syirku. Wa kullama, dan setiap kali. Dia punya terjemahannya muka surat 20. Kalau nak tengok dalam bahasa Arab, waw tu dan, kullama setiap kali. Wa hatta, kamu mentauhidkan Allah. Kalau dalam bahasa mudah, setiap kali kamu bertauhid, iaitu mentauhidkan Allah. Bana laka, akan terzahir, akan jelas, akan nampak nyata, laka kepadamu asyirku, syirik. Setiap kali kita mentauhidkan Allah. Maknanya apa? Maknanya mentauhidkan Allah ini, kita nak cakap dalam bahasa apa ya? Bukan pada waktu-waktu tertentu. Sebab tu dalam bahasa mudahnya, kita menterjemahkan
hidup ni dalam keadaan apa pun, di mana pun, waktu bila pun, kita kena sentiasa berada dalam tauhid. Tetapi tauhid ini dia akan bertambah. Dalam mengesahkan Allah ni dia makin luas, makin tinggi, makin kuat, makin bertambah. Maka setiap kali kita mentauhidkan Allah, setiap kali kita contoh dalam bab makan, kita kena mentauhidkan Allah. Sebab tu ada doa makan. Ya, doa makan. Apa doa makan? Itu doa yang panjang. Tapi bagus dah baca doa panjang. Doa makan, Bismillah. Apa Bismillah tu? Dengan nama Allah. Allah Tuhan yang Maha Esa. Sebenarnya ada doa khusus, ada doa umum. Nak buat apa pun Bismillah. Nak makan Bismillah, nak tidur Bismillah, nak pakai baju Bismillah, nak tangankan baju Bismillah. Apa lagi? Nak berjalan Bismillah, nak duduk Bismillah, nak bangun Bismillah. Semua Bismillah. Supaya apa? Supaya setiap kali kita mentauhidkan Allah, sebab kita sebut dengan nama Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Esa. Siapa Allah? Tuhan yang tunggal. Siapa Allah? Tuhan yang satu-satunya. Dia adalah Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Maka setiap kali dalam hal keadaan apa kita sebut Allah, maka setiap kali itulah Allah Ta'ala akan menzahirkan kepada kita syirik. Kita nampak, oh rupanya ni syirik, kita kena tinggalkan. Kita mentauhidkan Allah, maka Allah nampakkan kepada kita, ini syirik rupanya. Rupanya dalam makan ada orang yang syirik kepada Allah. Dalam tidur ada orang syirik kepada Allah. Dalam berbicara ada orang syirik kepada Allah. Ya. Lain macam wajah. Macam mana Ustaz? Macam mana makan pun syirik pada Allah? Kalau dia mengatakan bahawa makanan itulah yang mengenyangkannya, ubat itulah yang menyembuhkannya. Padahal berapa ramai orang yang makan ubat yang sama, ada yang sembuh, ada yang tak sembuh. Kalau ubat tu menyembuhkan, semua ubat tu semua orang makan sembuh. Dengan izin Allah. Allah dan izinnya yang menyembuhkan. Kepada. Betul ya? Yang pergi hospital, sembuh. Ada yang tak sembuh, ada yang meninggal kat hospital. Kalau masuk hospital tu boleh menyembuhkan. Semua yang masuk tu pasti keluar dengan sembuh. Tapi ada yang tak keluar-keluar. Ada yang keluar tapi pergi ke mana? Jadi jadi inilah yang dimaksudkan. Setiap kali kamu mentauhidkan Allah, maka Allah Ta'ala akan menampakkan kepada kamu bahawa di sana atau di setiap tempat, kalau tak kena gaya, orang itu tanpa sedar. Kita ni kan bincang tajuk syirik yang tersembunyi. Yang tu. Kenapa kita tak sedar? Kerana dia tersembunyi. Macam mana tersembunyi itu nak dizahirkan? Kerana syirik itu lawan dia tauhid. Maka setiap kali bertauhid, maka yang tersembunyi daripada syirik itu akan terselah, nampak. Okey, seterusnya, perenggan yang kedua. Saya rasa lapanglah mengajar tuan-tuan dan puan-puan, cepat faham. Betul. Saya nampak cepat faham, rasa. Kitab ni, saya pernah mengajar satu tempat, 2 kali ke 3 kali. Kali ketiga, memang tak boleh pergi. Betul saya cakap ni. Memang orang tak boleh faham. Tak fahamlah kita orang, Ustaz. Wallah alam. Betul ni puan-puan sekalian. Satu masjid. Saya tak sebutlah. Saya kata kalau macam tu, bulan depan saya datang, kita tukar kitab lain. Wallahu a'lam. Padahal benarnya, dia sebenarnya kadang-kadang mudah, tapi kadang-kadang susah. Mudah dan susah tu bukan kita yang buat, Allah. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan ni orang yang ikhlas kepada Allah. Amin. Jangan kata, tak ada lah Ustaz. Sudah. Amin. Nanti kata puan ni orang ikhlas. Amin. Ya. Juru-juru kamera kita ni orang ikhlas. Amin. Ya. Sebab itulah kita Allah bagi faham. Harap-harap doa juga pada saya juga orang ikhlas. Nanti yang pendengar ikhlas, juru kamera ikhlas, Ustaz tak ikhlas. Ini bahaya. Betul. Ada Ustaz tak ikhlas. Ya, sebab dia cari apa? Dia cari nama untuk diri dia. Dia bukan bawa dia orang kepada Allah. Ini yang kita takut. Okey, seterusnya. Fatujaddidu lahu. Fatujaddidu lahu fi kulli sa'atin wa waqtin tauhidan wa imanan. Oleh demikian, ataupun maka, ataupun lalu, fa tu dia panggil fa mufajaah. Lalu kamu memperbaharui semula baginya. Setelah terzahirnya tauhid, setelah kita bertauhid pada Allah dan zahirnya syirik dan kita menjauhi syirik itu, lalu kita memperbaharui semula baginya. Lahu tu baginya. Baginya bagi siapa? Bagi Allah. Dalam perhubungan kehambaan kepada Allah. Apa maksud memperbaharui semula baginya? Memperbaharui balik
dalam berhubungan kehambaan kita kepada Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Dulu kami tanpa sedar ya Allah. Rupa-rupanya kami mensyirikkan-Mu wahai Allah. Maka sekarang kami nak perbaharui balik hubungan kami dengan-Mu. Hubungan apa kita dengan Allah? Hubungan kehambaan. Kita ni tidak lebih daripada seorang hamba dengan Allah. Kadang-kadang kita tak bijak dalam berinteraksi dengan Allah. Kadang-kadang kita tahu Allah tu Tuhan. Kadang-kadang ada orang ni dalam keadaan dia tahu Allah tu Tuhan, dia mengaku juga dia Tuhan. Betul? Kita pun tak sempat nak jumpa Ayah Pen. Kalau tidak nak tanya satu soalan. Tuhan tu, Allah tu siapa? Mesti dia akan jawab Tuhan. Dia tak akan menafikan. Tapi dia mengaku dia Tuhan. Allah tu Tuhan punya diri kita. Tuhan. Bukan hamba, Tuhan. Tapi pada dalam keadaan manusia berinteraksi dengan Allah, dia rasa dia juga Tuhan kepada diri dia. Sebab tu dia kata, ikut saya nak buat apa? Saya punya. Diri saya ni kan saya punya. Kan kalau kita tegur dia kan, ya, you urus diri you, I urus diri I. Ikut I nak buat apa dengan diri I. Dia ingat dia punya. Dalam berinteraksi, yang ni yang kita kata syirik. Selama mana orang itu merasakan bahawa dirinya dia punya, itu syirik. Kerana dia juga merasakan dia Tuhan. Dia merasakan dia pemilik. Sedangkan pemilik dunia ni ada diri kita, segala-galanya adalah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang lagi sekali. Kitab yang kita baca ni nampak ringkas sangat. Tetapi dia membawa kita jauh dalam lautan ilmu yang luas dan dalam dan jauh. Harap dengan berkat kitab ini dan ulama yang mengarangnya, ya, Allah izinkan untuk kita berjalan dalam lautan ilmu yang luas dalam bab ketuhanan. Sebab kita dah akhir dah kita ni. Maknanya umur yang macam saya, macam puan-puan ni, macam kita ni, tuan-tuan ya, dah kena jauh dah berjalan. Dunia dah kan? Dah pergi US dah pergi UK dah pergi Tokyo dah. Maknanya dunia ni dah banyak dah berjalan. Kita berjalan dalam lautan ketuhanan. Itu bahasa ya, bahasa kiasan. Lautan dalam ilmu ketuhanan. Lautan ilmu ketuhanan. Kalau kita kata lautan ketuhanan, orang takut salah faham lagi. Lautan ilmu dalam bab ketuhanan. Yang dalam dan luas. Dan begitu sekali indah dan menyeronokkan. Lebih seronok daripada pergi main apa? Main salji kat Tokyo. Tak tahulah, saya saja cakap. Siapa pula yang pergi Ustaz? Wallahualam, saya pun tak tahu. Saya cakap aja. Baik, seterusnya, saya ulang lagi sekali. Kita kena memperbaharui semula. Dia dalam Islam ni, dia ada satu konsep, dia panggil tajdid. Apa makna tajdid? Sentiasa perbaharui. Dia panggil apa ya? Dalam bahasa baru sekarang ni. Ya? Evergreen ke apa? Bukan? Update. Up to date. Apa je lah. Up to date. Sentiasa perbaharui. Dalam bahasa Arab, dia panggil tajdid. Salah satunya niat. Kan semalam dah datang kan, contoh semalam dah datang ni, hari ni kena niat lagi. Niat apa? Niat lillahi ta'ala. Dipanggil tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kan solat, berapa kali dah kita solat, tapi setiap solat kena niat. Kalau kira-kira solat dah, niatlah setahun untuk solat subuh kan. Saja aku niat 1 tahun solat subuh, tak boleh. Esok kena niat lagi, lusa. Salah satunya Allah nak kita sentiasa perbaharui. Antara perkara yang sentiasa mesti diperbaharui, hubungan kehambaan dengan Allah. Sentiasa rasa diri dihamba. Ya, moga-moga Allah Ta'ala jadikan jiwa dan hati kita hamba. Pada bila? Pada setiap saat. Fi kulli sa'ah. Pada setiap saat. Sa'ah ni dia ada banyak maksud. Sa'ah ni kadang-kadang satu saat. Sa'ah. Lepas tu kiamat. Kiamat ni salah satu nama kiamat ialah as-sa'ah. Apa makna sa'ah? Skrip mata. Satu saat. Habis hancur. Yang kita tengok betapa hebatnya bangunan-bangunan yang dibina oleh manusia ni. Sampai ratusan tingkat. Ya, menjangkau awan. Satu saat hancur. Ya. Tapi yang hebat, bangunan yang paling hebat, binaan yang paling hebat adalah langit. Yang ada 7 lapis tanpa satu pun tiang. Yang duduk ke atas. Itu pun hancur satu saat. Ada juga disebut sa'ah. Sa'ah ni sekejap. Ada juga disebut sa'ah. Sa'ah ni ialah 1 jam. Boleh juga disebut. Jadi sa'ah. Ataupun 1 detik waktu. Wa waqtin. Dan pada setiap saat, setiap waktu,
tauhidan wa imanan. Iaitu kita kena memperbaharui hubungan kehambaan kita dengan ketauhidan kepada Allah dan keimanan kepada Allah. Kita lihat sekejap nota kaki angka yang ke-7. Ia sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru ke arah memperbaharui iman dengan mengucapkan kalimah syahadah. Ia sudah tentulah dengan menghayati maknanya. Jadi salah satu daripada apa makna sentiasa memperbaharui, mengetahui makna, mendalami maksud yang tersirat dan tersirat dan memperbaharui amalan kita. Itu maksud memperbaharui. Bukan buat yang lain yang baru, tak. Contoh, salah satu yang Nabi sebut, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu bila ilaha illallah atau kama qala Nabi, dengan kalimah la ilaha illallah. Maka maknanya setiap kali kita berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah pertama dengan la ilaha kedua lain. Lain, jangan salah faham ni. Lain, contoh yang pertama la ilaha illallah di lisan. La ilaha yang kedua di lisan dan di hati. La ilaha illallah yang ketiga memahami makna dia. La ilaha illallah yang keempat menghayati makna itu, bukan setakat faham, hayati. Hayati ni kalau bahasa Arab, dia diambil daripada perkataan hayah. Hayah tu hidup. Hayati, kalau terjemah literal, hidupku. Akak ya, hayati, Kak Hayati. Salah satu makna hayatinya lagi ialah hidup denganku. Ku tu kembali kepada siapa? Allah. Tapi orang kalau dia bercinta, dia tak cakap ada Allah. Dia kata inti hayati. Tahu tak? Engkau dah hidupku. Kalau kau mati, aku pun mati. Ya ke? Itulah dalam bercinta ni, kalau tak kena gaya, syirik yang tersembunyi. Tapi jangan salah faham ya, syirik tersembunyi ni dia tidak gugur iman. Dia tak keluarkan orang tu daripada Islam ke kafir, tak. Dan syirik tersembunyi tu bukan nak cakap kat orang, kat kita. Misal nampak awak ni ada syirik tersembunyi. Wah, sedap cakap kat orang. Yang tersembunyi pada diri orang pun dia tahu. Yang dia punya tak tahu. Tak boleh ya. Kita belajar ni untuk kita. Jangan tengok kiri kanan. You dah tu syirik tersembunyi. Jangan. Kita. Okey, selesai. Jadi saya ulang lagi sekali. Nabi dalam satu sabda mengatakan, jaddidu imanakum. Hendaklah engkau perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, paling-paling kurang satu hari satu malam, pagi 100 kali la ilaha illallah, petang 100 kali la ilaha illallah. Petang tu termasuk malam. Kalau tak sempat lepas asar, lepas maghrib, tak sempat lepas maghrib, lepas isyak. Kalau tidak pun dekat-dekat nak tidur. Moga-moga Allah bagi kepada saya, bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagi kepada anak cucu dan zuriat kita dapat beramal dengan kalimah la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu dengan maknanya, dengan penghayatannya, semakin hari semakin kita perbaharui dalam kehidupan kita dan memahaminya. Setiap pembaharuan ini menunjukkan ada tahap-tahap ketauhidan yang tinggi. Orang yang sekadar baca di lisannya, dengan baca di lisan dan di hatinya lain. Maqam dia, kedudukan dia. Orang yang baca dengan lisan, sebut dengan hati, kemudian berhayati dalam hidup dia, setiap saat, setiap kelipan matanya, maka makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kemudian yang tiada batasannya. Kerana mentauhidkan Allah ini, oleh kerana Allah itu Tuhan yang sempurna, maka tanpa batas. Makin tinggi, tanpa batas. Ia sesuai juga dengan hadis riwayat Imam Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala dan Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala berkenaan sahabat bernama Harithah radhiyallahu anhu, yang mana hakikat iman beliau sehingga seolah-olah telah melihat syurga dan neraka, bahkan melihat kehampiran arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ni dia dalam hati ni dia ada mata, maka disingkap mata hati tu, maka inilah ya, sehingga dilafazkan la ilaha illallah itu nampak syurga, nampak neraka, nampak arasy. Pertama-tama yakin dia. Ni dinamakan apa? Kasyaf. Yang Allah singkapkan hati dia untuk Allah tambahkan keimanan dia dan meningkatkan ketinggian kerohanian dia. Dia bab ni yang setakat saya belajar,
sama ada Allah Ta'ala memilih kita langsung di bawah bimbingan Allah, dipanggil majzub, ada wali-wali Allah yang majzub, satu, ataupun boleh tak dengan jalan usaha, boleh, iaitu di bawah bimbingan murabbi mursyid. Doalah daripada sekarang, solat hajat, tiap-tiap malam sebelum tidur solat hajat, supaya Allah hantar kepada kita atau kita sendiri bertemu dengan seorang murabbi yang mursyid yang akan bimbing kerohanian kita sehingga iman kita sampai kepada tahap apa yang dikisahkan ini. Sebab dia bukan sekadar teori tetapi praktikal yang kita kena lalui di bawah bimbingan yang sudah melaluinya. Ya. Ilmu Islam ni ada teori, ada praktikal. Ada benda yang boleh faham dengan teori, tapi ada benda tak boleh faham. Setinggi mana teori itu dibahaskan, setebal mana kitab itu dibaca, tetapi dia kena dengan praktikal, baru dia faham. Apa-apa pun sama lah kan. Apa-apa pun sama lah. Hidup ni, kalau kita tak pernah lalui hidup susah, kita tak faham apa makna susah. Kita tahu definisi susah tu, sebab dalam kamus kan banyak. Tapi kita tak akan faham. Orang yang tak pernah sakit dengan teruk, dia pernah sakit, dia pernah tebal, dia pernah pesat semua, dia pernah sakit kepala. Tapi ada orang memang sakit-sakit sungguh sampai pensan. Dia ada orang menggelupuk pensan. Pak tak ada seorang tu dia cerita kat saya. Saya ketawa lah sikit-sikit lah, ketawa, tak ketawa banyak sangat. Dia kata, Ustaz, saya pernah sakit perut. Oh, baru saya faham macam mana orang perempuan nak bersalin sakit perut. Tengok, kan dah ketawa dah. Orangnya orang lelaki. Orang lelaki. Kalau makcik, kalau akak-akak cakap kan, oh saya Ustaz, satu kali saya sakit perut macam nak bersalin tu. Okey, sebab dia pernah lalui berapa kali, dah 6 anak dia. Ni tiba-tiba lelaki dia kata, saya satu kali Ustaz sakit perut. Baru saya faham. Ya, orang perempuan nak bersalin tu macam mana? Macam itulah sakitnya. Kali kedua ketawa. Macam mana? Maknanya ada tak mungkin. Kerana orang yang tak pernah melalui tak akan mungkin. Sama juga dalam kehidupan beriman dan bertakwa dan berinteraksi dengan Allah. Okey, selesai di situ. Ada soalan? Itulah saya kata, mana tuan-tuan ada apa-apa cepat faham. Baik. Wa kullama. Dan setiap kali. Waw tu dan, tapi dia tak terjemah kat situ. Waw tu waw ataf. Apa makna ataf? Dia sambungan kepada perenggan tadi. Sebenarnya daripada awal kita baca sampai sekarang ni satu perenggan aja ni. Cuma dia asing-asingkan supaya kita faham satu persatu. Waw dan kullama, setiap kali kharajata, kamu keluar anhum, daripada mereka. Apa makna keluar daripada mereka? Keluar daripada makhluk. Ataupun kalau puan-puan dan tuan-tuan nak letak sikit dalam kurungan, apa makna keluar? Kamu bebaskan dirimu daripada semua makhluk. Apa makna bebas daripada semua makhluk? Nanti kita baca nanti. Zada imanuka, maka akan bertambah imanmu. Iman ni makin bertambah. Setiap kali kita bebaskan diri kita daripada makhluk. Apa makna? Kita lihat dulu, sebelum tu kita lihat dulu di bawah tu ada nota kaki angka yang ke-8. Iaitu kamu keluar daripada perhambaan dirimu kepada makhluk. Boleh ya? Tanpa sedar kita merasakan diri kita ni hamba Allah. Tanpa sedar kita juga memperhambakan diri kepada selain Allah. Ini kita tak sedar. Kadang-kadang kita dah hambakan diri kita kepada makhluk. Yang kadang-kadang namanya manusia, makhluk tu. Yang kadang-kadang namanya harta, makhluk tu. Yang kadang-kadang namanya pangkat, makhluk tu. Orang ni kadang-kadang dia mengejar harta. Dia menjadi hamba harta. Apa maksudnya? Allah kata cari harta ni boleh. Cari rezeki ni mesti. Tapi tolong ambil kira halal dan haram. Nak makan, silakan. Allah sebut pasal makan. Kulu washrabu, makan dan minum. Saya tengok ada satu video tu. Ada, Allah nama apa? Bagus dia. Tapi jadi kadang-kadang kita faham, kadang tak faham dia cakap. Tapi dia ni Allah nama apa? Allah masalah. Nak lain kali saya sebut. Saya tak ingat.
Dia ni antara ahli tafsir yang terkenal di Indonesia. Kiai. Dia dikatakan dia menemukan 20 lebih masalah dalam Quran yang menjadi jawapan kepada persoalan dunia akhir zaman yang tak ada dalam kitab-kitab sebelum ni. Memang Allah bagi anugerah pada dia. Memang diakui dia ni. Bukan dia ni kiai, bukan setakat diakui di dunia pondok pesantren, diakui di seluruh universiti oleh profesor-profesor yang hebat-hebat ilmu mereka tu mengakui. Jadi ada orang tanya dia kata, kiai, saya tidak faham kenapa Al-Quran ini bicara tentang suruh makan. Benda tu kan simple aja. Ya, orang ni kalau lapar tak suruh pun dia cari makan. Kan Allah ni maha bijak, dia buat orang ni satu masa dia jadi lapar. Makanlah 3 pinggan pun sampai masa dia lapar. Patutnya 3 pinggan 3 hari lah kan. Bukan 3 hari lah, 3 jam pun dia dah lapar lah. Apa nilai? Apa nilai? Quran bicara tentang makan dan minum. Seolah macam biasalah. Maka dia cerita, dia kata dengan makan dan minum itu orang boleh jadi wali Allah. Besar je nilai makan dan minum. Tak kena gaya, orang tu jadi syirik pada Allah. Tapi kalau kena gaya, Allah angkat dia jadi wali Allah. Dia kata cara paling mudah nak jadi wali masa makan. Sebab Nabi pernah pesan antara cara makan atau minum untuk jadi wali Allah, nak makan satu suap, Bismillahirrahmanirrahim, satu suap. Lepas telan semua, Alhamdulillah. Ambil satu suap lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Makan, kunyah telan, Alhamdulillah. Sama juga minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum. Telan, Alhamdulillah. Nak minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sampai 40 hari, wali dia. Kerana dia sentiasa mentauhidkan Allah dalam setiap air yang dia minum, setiap suapan yang dia makan. Nampak tu? Jadi ada orang memperhambakan diri dia dengan makan. Pada makan, tak kira halal, tak kira haram, tak kira dosa, tak kira pahala, janji kenyang, makan je lah. Daging orang pun dia makan. Betul? Sebab tu kita kata, kullama, setiap kali kamu keluar daripada perhambaan dirimu kepada makhluk, atau kamu bebaskan perhambaan dirimu kepada makhluk dengan tidak menjalani hidup kerana mencari perhatian mereka. Salah satunya hidup ni jangan cari perhatian orang. Orang nak puji kita, orang nak hina kita, itu pedulilah. Itu dia punya pasal. Kita tak akan pernah terasa dengan pujian, rasa hebat, dan tak pernah rasa hina dengan hinaan. Kerana yang memuliakan kita dan menghina kita adalah Allah. Kalau Allah hina seseorang, seluruh dunia puji dia, dia tetap hina. Tapi kalau seluruh dunia menghina dia, tapi di sisi Allah mulia, dia tetap akan mulia. Contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah hina dia. Dia sujud letak perut unta. Dia berjalan lempar dengan pasir. Terpaksa dia halau keluar nak bunuh. Kalau tak keluar mereka nak bunuh, menghina baginda Nabi. Tapi satu dunia ni memuji Nabi. Malaikat menghormati Nabi. Maka yang mulia tetap mulia di sisi Allah. Sebab tu kita kalau dah faham sebenarnya, kita tak berhajat pun orang nak puji kita. You nak puji air, you tak nak puji, itu susah lah. Air dengan Tuhan air. Kan? Air dah bahagia dengan Allah. Tapi kita ni, sama lah kita. Bila masa guna perkataan kita, seorang lagi sekali, saya dengan kita semua ni kan sama. Orang hina sikit nak marah. You ingat air ni hina sangat ke? Ada. Orang kata kita bodoh, kita marah. You ingat air ni bodoh ke? Kan kalau orang kata kita, biarlah dia nak kata apa pun, bagi kat dia je lah. You kata air bodoh ya? Alhamdulillah. Memang air bodoh pun. Kerana yang berilmu hanya Allah. Betul kan? Kenapa? You hina air. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Sebab air pun bukannya mulia pun. Memang air hina. Di sisi Allah, air kan hamba. Kan tenang kita.
Tak kena gaya, dia balik rumah dia menangis. Kerana dia menghina kita. Kerana dia juga hina macam kita juga. Macam mana yang hina menghina yang hina? Buat malu je. Yang bodoh menghina yang bodoh. Dia pun bodoh juga. Dia kata kita bodoh. Kita dua-dua kita sama-sama bodoh. Ya, yang ilmunya Allah. Macam mana kita? Tapi kita ni lambat faham kan? Sama dah saya, lambat faham. Ni, hakikat kehidupan. Kita lambat faham. Menyebabkan kita terasa orang hina kita. Orang puji kita, kita suka seronok. Orang angkat kita, kita seronok senyum. Kita orang angkat. Kita tak tahu orang angkat-angkat, orang nak tarik biar jatuh. Orang ni macam-macam. Sebab tu kita hanya dengan Allah. Tapi jangan pula sangka buruk dengan orang. Bila mana kita dah dengan Allah, Allah suruh kita sangka baik dengan semua orang. Dia hina saya, takkan nak sangka baik. Yalah. Sangka baik je lah. Mungkin mulut dia tak mampu nak jaga lagi kan. Macam kita dulu kan, bukan budak, bukan baik juga dulu. Ingat dah baik macam ni daripada awal. Tak, sama juga saya. Saya ingat balik, saya ingat saya baik lah masa kat sekolah dulu. Waduh. Baik. Rupanya kita semak balik, nakal juga aku rupanya. Tahu. Kan, masa tu kita rasa kita baik. Nakal juga rupanya. Sama lah kita kan. Orang perempuan dia nakal cara dia. Orang lelaki nakal cara dia. Jadi bila kita jadi baik, kita baru je nak jadi baik. Tak tahulah baik ke tak baik lagi. Kan? Jadi kalau kita juga tak baik, orang lain juga macam tu. Kenapa kita menghina orang lain dan memandang orang lain tak baik? Lagi kita bukannya baik sangat pun. Apatah lagi kita menganggap orang lain ahli neraka. Kita bukan ahli syurga juga. Itu saya suka ulang. Sebab ada orang dia memandang orang seolah-olah orang itu ahli neraka, dia hina orang. Sehingga dia merasakan dia segala-galanya. Yang ni bahaya. Jadi hidup ni, bebaskan diri kita daripada makhluk. Jangan terkesan sangat dengan apa yang orang buat. Kita orang nak cakap itu pun pada dia lah. Moga-moga Allah bagi pahala pada dia. Atau ada bagi pahala pada kita, Allah ampunkan dosa dia. Yang pentingnya, kita tak nak cari perhatian mereka. Dan tidak bergantung. Itu yang kedua. Tidak bergantung hati kepada mereka. Jangan letak hati pada makhluk. Ini orang tanya, termasuk suami ke ustaz? Yalah. Kita pun tak letak hati pada isteri. Habis macam mana isteri saya? Isteri letaklah di sisi kita. You sentiasa di sisi I. Jangan rasa terkilan, jangan rasa sedih. You sentiasa di sisi. Tapi di hati tak. Saya macam juga dah. Kenapa kita nak masuk dalam hati orang? Sedangkan hati itu adalah milik Allah dan untuk Allah. Sebab tu Allah letak iman tu kan di hati. Taqwa tu kan di hati. Ikhlas tu kan di hati. Maka kalau ikhlas ini untuk Allah, maka tak ada lagi lah untuk sesiapa. Kenapa kita memaksa orang bagi hati dia kat kita? Sedangkan hati dia untuk Allah. Hati kita juga untuk Allah. Di sisi okey dah kan? Ya? Sikit dalam hati. Boleh. Tapi lillahi ta'ala. Dia lah sayang tu di hati. Letaknya di sisi. Jangan sampai you dalam hati I. Boleh. Tapi lillahi ta'ala. Bukan apa. Kita takut suatu hari nanti kita susah nak lupakan dia. Dalam solat pun teringat-ingat dia. Kan? Allahu Akbar. Pejam mata senyum. Kadang wajahmu sentiasa ku bayang. Termasuk di dalam solatku dan sujudku. Bahasa cinta ni jangan. Tapi kita tak boleh marah orang bercinta. Dia duduk alam dia. Alam cinta. Baik. Makhluk hanya dicipta untuk kamu beribadah kepada Allah melalui mereka. Ni. Kenapa Allah cipta makhluk ni? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita, anak cucu kita, kawan-kawan kita, jemaah kita ni. Mereka hanya dicipta untuk kamu beribadah kepada Allah melalui mereka. Allah cipta anak yatim. Kita boleh berderma pada anak yatim. Maka kita beribadah memberi sumbangan, zakat. Allah cipta orang kaya. Allah cipta orang miskin. Allah cipta tumbuh-tumbuhan. Kita boleh beribadah melalui mereka. Termasuklah dengan mengambil sebab melalui mereka. Sedangkan hanya Allah sahajalah yang maha
pemberi manfaat dan Maha penolak mudarat. Orang tak boleh bagi mudarat pada kita. You lah yang tutup periuk nasi air. Kan? Tak. Bukan dia. Periuk nasi dia pun jangan-jangan buka juga. Sama macam kita. Betul. Jadi yang memberi rezeki kita Allah, yang beri manfaat Allah, yang beri mudarat Allah. Dia sebenarnya tajuk kita satu. Jadi tajuk kita ni nak baca sampai habis pun boleh tak? Nak khatam kat sini pun boleh. Hiduplah dengan Allah. Berkelip, setiap kelipan mata kita ingat Allah. Setiap denyutan jantung kita ingat Allah. Setelah kita ingat Allah, macam saya cakap lah, ni kunci dia. Setelah kita ingat Allah, pergilah nak pergi mana. Setelah kita bergantung kepada Allah, buatlah nak buat apa. Saya tak ingat salah satu kalam ulama tu. Kalau dah kamu dengan Allah, buatlah apa yang kamu suka. Apabila kamu sudah dengan Allah, Allah sudah dengan kamu jadi orang yang dicintai oleh Allah, kamu jadi kekasih Allah, kamu pergilah ke mana kamu nak pergi. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu sekarang sedang bebas. Rupa-rupanya di saat kita mengikat sepenuhnya diri kita dengan Allah, disitulah saat kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi di saat kita mengikat dan menggantungkan diri kita dengan makhluk, kita semakin tersempit, semakin terkongkong. Sebab itulah segala-gala lillah. Termasuklah kalau sekali mana kita beribadah nak syurga, kita masih terikat, letih kita. Kalau kita bebaskan diri kita daripada syurga, ya Allah, aku ibadah untukmu, selebihnya aku serah kepadamu. Lapang kita, tak percaya pada Allah. Tak mungkin Allah nak humban kita dalam neraka kalau kita sentiasa sujud kepada dia. Tak mungkin. Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Orang tak solat pun dia bagi rezeki. Orang kafir itu pun dia bagi segala-galanya yang mereka nak. Takkan kita yang beriman kepada Allah melakukan sesuatu untuk Allah, kerana Allah, tak mungkin Allah sia-siakan kita. Inilah wali-wali Allah. Tapi kita lewat sikit. Ini dah dekat nak jadi wali dah ni. Ni saya bergurau ya, jangan catat ya tu ya. Ni. Apa ni? Online ni. Dia kadang-kadang orang online ni dia lebih serius daripada kita kat sini. Dia duduk kat rumah seorang-seorang dengan teh tarik dia. Apa ustaz dia cakap ni? Kita gelak-gelak aja. Sebab kita tahu ada yang serius, ada yang santai-santai, yang bergurau. Yang tadi apa tadi? Yang nak jadi wali tadi. Dia kata, ustaz ni ngajar muslimat Masjid Al-Falah nak jadi wali. Semua dah wali-wali dah. Tak. Kan? Tapi yang ni, belah sini memang wali. Wali nikah dah pun. Sama lah saya pun. Tapi tak setakat dia anak kecil lagi. Sikit lagi jadi dah wali nikah. Okey, selesai. Alhamdulillah. Ya. Santai. Dalam santai itu serius. Moga-moga kita sampai memahami hakikat. Ada sikit lagi nota kaki tu. Jika kamu telah berusaha keluar daripada ketergantungan hati kepada makhluk. Ini persoalannya di sini. Maka imanmu akan bertambah. Ya, iman kita makin bertambah kuat, makin bertambah kuat. Kerana kelangsungan hidupmu, kelangsungan hidupmu yang nyata sebenarnya bersandarkan kepada keghaiban, hakikat-hakikat Allah. Ghaib ya, hakikat-hakikat Allah. Dan ilahiyah, ketuhanan Allah. Dan rububiyah, ketuhanan dan pentadbiran Allah. Ya, hakikat hidup kini sebenarnya kita sedang bersandar. Tak ada tisu kan? Ada tisu tak? Tak ada. Dah habis dah. Dia tersembunyi sehingga lenyap. Tak ada saja ya. Ni bergurau juga ni. Allah, hidup ini tidak akan pernah terlepas daripada hakikat ketuhanan. Ya. Kita melihat ke mana pun, sebab tu Allah cakap apa? Allah cakap, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana sahaja kamu menghadap, di situlah Allah. Ya, kita tak pernah membelakangkan Allah dalam seluruh arah tuju hidup kita. Cuma kita tak sedar. Kita ingat, kita keluar daripada masjid, masa kita masuk masjid, kita nak menghadap Allah kan? Sudah tentu. Ya, kita masuk masjid, jasad kita menghadap kiblat. Hati kita menghadap Allah. Tapi bila mana kita keluar daripada masjid, macam mana? Allah duduk belakang kita? Tak. Quran dalam surah Al-Baqarah mengatakan,
fa ainama tuwallu, kemana sahaja kamu menghadap, fasamma wajhullah, di situlah kamu menghadap Allah. Tak pernah kita ni Allah duduk belakang, kita duduk depan. Kalau kita, Allah duduk belakang, kita menuju ke sini, ke mana kita? Sedangkan kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ke arah mana? Ni kalau kita nak balik kampung ni kan, sikit lagi nak balik lah kan, balik raya. Balik apa pula Ustaz? Balik raya lah. Jarang kita balik biasa-biasa, mesti balik raya. Jadi kita menghadap ke sana, ada yang ke Johor-Johor, ada ke Melaka-Melaka, ada ke Kelantan-Kelantan, ada ke Perlis-Perlis kan. Jangan lupa Allah. Kerana kita, ke mana saja kita pergi, kita sedang menuju kepada Allah. Di situlah yang dikatakan kita tidak pernah terlepas daripada hakikat ketuhanan. Hidup ini hidup bertuhan. Dan Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rububiyah Allah. Apa makna rububiyah Allah? Rububiyah ni, dia sebagai tuan, pemilik. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya, kepunyaannya kerajaan 7 petala langit, kerajaan 7 petala bumi. Kadang-kadang kita pun maknanya setiap langit tu ada kerajaan-kerajaan, setiap lapisan, dan setiap lapisan bumi ni wallahu alam, barangkali ada penghuni, wallahu alam. Tapi Tuhan punya seluruh kerajaan itu adalah Allah. Dan kita juga tidak pernah terlepas daripada apa makna rububiyah. Salah satu makna rububiyah Allah ialah pentadbiran Allah. Tak pernah satu saat kita melangkah dalam kehidupan ini, kita melalui hidup ini, terlepas di bawah, di luar daripada pentadbiran Allah. Tak. Semua duduk di bawah urus takbir Allah. Tak ada benda yang berlaku atas muka dunia ni, dia berlaku begitu tanpa di bawah kuasa Allah. Tak. Lepas tu kadang-kadang kita tanya, orang Yahudi yang duk bunuh orang Palestin bertahun-tahun tu, adakah dia dah terbebas daripada kuasa Allah? Allah tak boleh nak buat apa? Tak. Cuma kadang-kadang Allah nak tengok manusia di sejauh mana dia nak melampau. Ya? Sejauh mana dia nak melampau. Kalau dia nak jadi jahat, Allah nak tengok tangga mana dia nak jadi jahat. Orang-orang dulu-dulu yang jahat-jahat, Fir'aun, Qarun, apa lagi, Namrus, mana dia sekarang ni? Yang kata kaya sekaya-kayanya, yang berkuasa sehebat-hebatnya, mana dia? Maka kadang-kadang Allah nak tengok. Kerana Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Itulah yang kita kena rasa. Okey, selesai. Muka surat 21. Muka surat 21. Boleh ni insya-Allah ya, semoga dia bicara ni bicara hati, bukan bicara faham ya. Faham dah lama dah. Hati, semoga Allah meletakkan sebuah perasaan dalam hati saya dan hati tuan-tuan dan puan-puan dan anak cucu kita, merasa bahawa ketergantungan hati sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wa kullama, dan setiap kali, waw dan kullama, setiap kali, kharajta, kamu keluar, anta, ya, kamu keluar daripada dirimu sendiri. Yang ni tahap yang kedua. Tahap pertama, bebaskan diri kita daripada seluruh makhluk. Tahap yang kedua, bebaskan juga diri kita daripada diri kita. Dan apa maksudnya? Membebaskan rasa keakuan diri. Manusia ni, musuh yang paling hebat yang mengalahkan dirinya adalah dirinya. Musuh sebenar dirinya adalah dirinya. Apakah musuh dia? Merasai keakuan diri. Aku pandai, aku bijak, aku hebat. Orang lain tak pandai, kalau tak ada aku tak jadi, akulah. Di semua ni akulah ni. Masjid ni kalau aku tak urus, tak jadi ni, akulah. Ingat tak kita baca dulu yang kitab TV tu? Ya, siapa yang berkata aku hebat, tu dia telah berperanan sebagai apa? Qarun ke Fir'aun. Aku. Syaitan ni kenapa dia dilaknat oleh Allah? Sebab dia kata aku. Syaitan kata apa? Ana khairun minhu. Mana aka, apa yang menegah kamu wahai syaitan sehingga kamu tak boleh nak sujud kepada Adam? Apa masalah sebenarnya? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Apa yang menyebabkan kau rasa kau baik?
khalaqtani min nar, aku dicipta daripada api, wa khalaqtahu min tin, Adam sekadar tanah. Gitulah. Ni perangai manusia daripada awal dulu sampailah hari ini. Jadi keadaan sekarang ni yang menyebabkan umat Islam berpecah belah, umat Islam benci, membenci, bermusuh sama sendiri kerana aku lebih baik. Ni cerita dia. Baik, maka setiap kali kamu keluar daripada dirimu, qawiya yaqinuka, akan bertambah keyakinanmu. Yakin kepada Allah makin hebat, makin bertambah. Cuba lihat nota kaki tu. Angka yang ke-9. Apa makna keluar daripada diri kamu? Iaitu kamu keluar daripada perhambaan diri kepada dirimu sendiri. Jadi salah satu maksudnya ialah kita bebaskan diri kita daripada kita hambakan diri kita kepada diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan mengikut syahwat. Nafsu kita. Syahwat ni kehendak nafsu. Nafsu tu diri dalam. Syahwat tu keinginan nafsu kita. Nafsu nak makan. Berapa banyak? Banyak. Halal ke haram? Makan aja lah. Sebab nafsu nak. Kan? Dia jadi hamba siapa? Hamba Tuhan ke? Hamba diri dia. Gitulah. Makan. Jiran sebelah pun dia makan. Sebab nafsu dia nak makan. Contoh kan? Contoh yang sama. Apa lagi? Dia rasa ujub. Apa makna ujub? Rasa bangga, rasa hebat diri dia. Hebat tu banyak. Kadang-kadang dia rasa hebat. Manusia ni kadang-kadang dia rasa hebat sebab dia wajah dia cantik. Oh, dia sombong. Dia sombong hebat. Dia lah yang paling cantik kan. Padahal ada lagi yang lebih cantik. Cuma dia je tak tahu. Sebab dia je. Orang yang cantik-cantik mana ada? Yang betul-betul cantik mana ada keluar TikTok? Dia je yang perasan keluar dalam TikTok, dia rasa dia cantik. Jangan yang cantik-cantik sungguh tak keluar TikTok. Mana ada? Betul. Kena cerita juga. Bangsawan di kalangan Syria tu, yang keturunan baginda Nabi tu. Subhanallah. Ustaz tahu kat mana? Ada orang tanya. Ustaz pernah tengok? Saya pun tak pernah tengok. Yang saya tengoknya orang lelaki dia. Yang lelaki dia tu pun, kita orang lelaki, kita tengok lelaki. Saya kata, ya Allah. Macam mana perempuan dia? Yang lelaki dia tu dengan hidungnya, dengan matanya, dengan tu, tak berkelip kita tengok. Saya ada satu kali tu kan, masa saya kali pertama tak pakai ni. Saya sampai ke Mesir, masuk kuliah minggu pertama. Saya jumpa dengan seorang Arab tu. Lelaki lah ni, kuliah dia Azhar ni, kuliah perempuan tempat lain, kuliah lelaki semua lah. Saya duduk dalam kelas kan, budak Arab tu duduk tepi tu. Kejap-kejap saya tengok tu. Handsome dia ni. Jadi macam apa? Handsome dia ni. Jadi. Macam mana adik perempuan dia? Macam mana mak dia? Tapi dia tak keluar TikTok. Betul. Masa tu mana ada. Tapi maknanya subhanallah, tapi ada orang ni dia wujud. Jangan yang handsome, jangan. Yang lelaki kat mana? Kat Saudi dia. Dia dihalau keluar daripada negeri dia. Sebab dia terlalu kat mana ya? Ada satu kali saya baca sekejap aja. Tapi tahulah maklumat tu. Dia dihalau daripada negara dia sebab dia terlalu handsome. Dia jadi fitnah kepada wanita-wanita di makcik-makcik di tempat dia. Kan? Macam Mahizin ni, Mahizin yang mula muncul. Makcik-makcik handsome lah Ustaz. Mahizin. Tu baru Mahizin. Yang keturunan Rasulullah ni. Subhanallah. Saya tengok Syekh saya masa muda. Syekh Usuh tu, keturunan Al-Hasani. Masa muda, ya Allah. So, kita orang lelaki ni, kalau orang perempuan tengok, pensan dah. Kita orang lelaki ni, terbit daripada perasaan jauh lubuk hati. Ya Allah, handsome je dia ni. Dia jadi macam tu dalam hati. Subhanallah. Tapi ada orang ni dengan handsome, dia tak ada apa pun. Tapi ada orang ni, dia tunjuk dia ni hebat. Orang lain semua dia pandang huduk. Ya. Tengok. Apa lagi? Ujuk pada ilmu. Dia jadi hamba ilmu dia.
Habis dia bodohkan orang. Sebab apa? Sebab dia rasa dia bijak, dia pandai. Ini bahaya dalam dunia hari ini. Orang ni dia menjadi hamba kepada ilmu dia. Dengan ilmu itu, habis dia cari salah orang. Kononnya dia berilmu, kononnya dia tahu, habis dia cari salah orang ni, salah orang ni. Ni dia telah menjadi hamba kepada ilmu dia. Tapi dia rasa betul. Memanglah syaitan dia rasa dia betul. Syaitan rasa dia salah. Mana ada dia salah? Kalau dia rasa dia salah, takkan dia lawan Tuhan? Dia rasa dia betul lebih pada Tuhan. Lepas tu dia cakap depan Tuhan. Allah tanya dia, apa masalah kamu sebenarnya? Dia cakap depan Allah. Subhanallah. Ada, aku lebih baik. Kerana dia rasa dia betul. Itu ujub. Ya. Ujub dengan harta, ujub dengan pangkat, ujub dengan kecantikan, ujub dengan ilmu. Sebab tu tolong doa. Ingat pada anak kita. Belajar, biar belajar setinggi mungkin. Tapi jangan pernah rasa hebat. Kerana apa? Kerana ada orang ilmu je lebih hebat. Tapi dia senyap je. Contoh, kan Allah dah buat contoh pada hari Jumaat ni kita baca surah Kahfi. Antara Nabi Musa dengan Sayyidina Nabi Khidir kan? Sayyidina Nabi Musa. Kan ada benda yang Nabi Musa tak tahu, Nabi Khidir tahu. Padahal Nabi Musa ni Nabi dan Rasul yang langsung boleh bercakap dengan Allah. Tapi Allah nak tunjuk apa? Ada lagi makhluk Allah. Yang lebih dari ilmu. Tapi kalau kira zahir, siapa yang lebih? Nabi Musa, dia Nabi, dia Rasul, dia Rasulul Azmi. Dia umat nombor 2 yang paling ramai nak banding dengan umat baginda Nabi Muhammad. Nabi nombor 1, dia nombor 2. Tapi berjumpa dia dengan Nabi Khidir, Allah dah ajar kita, jangan rasa hebatlah, tak payahlah. Betul. Kita tengok ada orang ni, dia tak ada gelar ustaz pun. Ustaz tak ada, profesor tak ada, doktor tak ada, belajar tak tahu kepada. Tapi di sisi Allah, kalau Allah buka ilmu dia, habis kita. Dia wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung dengan Allah. Sebab tu tak payahlah kita rasa apa lah. Ya. Sebab tu lepas ni, bebaskan diri kita daripada rasa diri kita sendiri. Yang kaya jangan rasa kaya lah. Ada lagi orang kaya. Yang hebat, yang kuat. Ya. Kuat tu pun bukan apa sangat pun. Ingat betul-betul kuat. Rupanya minum power tu, kuatlah sekejap. Kan? Lepas tu letih pula. Sebab minum kuat sebentar tu. Itu tunjuk kuat. Rupanya depan orang kuat. Balik rumah, terlentur. Aduh. Yalah, kita kan manusia. Ada waktu kan kita ni letih. Ada waktu kan kita ni penat. Yang cantik itu sebab make up aja. Sedaplah ustaz cakap kat orang. Kalau dah buang make up tu, lebih kurang je lah. Tak adalah, tu selingat saya bergurau, jangan ambil hati. Allah, yang pastinya dalam hati kita Allah. Minta dengan Allah. Tapi kalau kita mintakan memang Allah bagi. Saya pernah melalui pengalaman. Kadang-kadang kita duduk saja je, tapi tak ingat Allah. Kita duduk saja, tengok pokok, tengok itu, tengok. Kadang dia datang. Allah. Rupa-rupanya aku duduk tadi bahawa tak ada kerja pun. Ya, kalau ada kerja tu lain lah kan. Duduk tengah memasak, duduk tengah membasuh, duduk tengah gambar rumah, duduk tengah pergi ke pasar. Itu lain lah sebab kita duduk sedang buat kerja. Mungkin hati kita pun duduk fokus pada kerja. Dia duduk saja-saja. Kemudian, tapi kita minta, ya Allah, tolonglah beri hati aku hidup, ya Allah. Sentiasa ingatmu, ya Allah. Kadang-kadang Allah makbul doa kita. Dan memang Allah akan makbul doa kita. Kadang-kadang dia datang, Allah. Kita rasa, minta maaf lah, ya Allah, rupanya aku ni daripada tadi lah halai rupanya. Tengok jam, dah setengah jam dah duduk. Tengok pokok kan. Tak pernah duduk setengah jam tengok pokok. Tak sempat. Pokok tu yang ada kat dalam TV tu. Tengok pokok. Kan? Kita tengok rancangan pertanian kan. Kita tengok pokok kat tepi pantai, tengok lautan yang luas. Kita dah tengok gitu je. Tak terbit daripada hati kita, dia Allah, hebatnya kau ya Allah. Agungnya kau ya Allah. Gitulah tu maksud dia. Kepada apa? Kepada mengikut perintah Allah dan merasa kebersamaan. Hati ni kena sentiasa rasa kebersamaan dengan Allah. Taufik dan bantuannya. Dalam segenap diri dan hidupmu seluruhnya. Dalam segenap diri kita.
Sebab tu kalau boleh setiap kelipan mata kita dia ingat Allah. Setiap hembusan nafas kita ni ingat Allah. Setiap tarikan nafas kita ingat Allah. Setiap bunyi yang kita dengar ingat Allah. Setiap lidah yang kita rasa ingat Allah. Apa lagi? Setiap denyutan jantung kita ingat Allah. Setiap kaki kita berjalan ingat Allah. Wali Allah macam tu lah. Sebab tu dia mudah. Dia kalau dia tak pergi Mekah, dia ingat Allah, sampailah dia. Kita yang lambat. Sebab kita bergantung di kapal terbang. Sama lah kita. Kawan-kawan tanya, Ustaz, nak pergi umrah? Tak ada duit kita bergantung dengan duit. Sebab itulah tahap saya dengan kita semua. Tahap. Ada orang dia cakap kat saya, Ustaz nak pergi Mekah. Saya kata tak ada duit. Dia kata, yang sampai kat Mekah tu semua yang sebahagiannya bukan ada duit. Ada orang hari ni tak ada duit. Sampai dia. Apa? Adalah Allah buat sesuatu. Yang dia orang tabligh hebat. Jemaah tabligh hebat. Adalah seorang 2-4 saudara saya, jemaah tabligh. Dia nampak susah je, susah. Tengok duk Pakistan. Nampak susah. Tengok duk. Kan? Betul. Baru ni bapak saya pergi mana baru dia? London. Memang betul. Dia boleh pergi London tu. Kita nak lepas kat tu kan. Dia tengok, dulu saya pernah pergi London tu. Lama dia tengok kita. Orang tak boleh lepas aja. Kita student daripada Mesir. Bukan main lah tanya. Dia tanya kita kan broken. Dah lah broken. Kadang-kadang hilang. Tadi dah ingat dah bahasa Inggeris. Rasa tadi aku dah nak cakap tadi. Hilang. Tak adalah tu, biasalah pengalaman. Okey lah ya, banyak ketawa pula kita hari ni. Allah, yang banyak ketawa ni suatu hari nanti akan banyak menangis. La haula wala quwwata. Baik, akan bertambah keyakinanmu. Apa maksud? Bertambahlah keyakinanmu kepada hakikat ketuhanan Allah yang meliputi dan mendominasi diri dan wujudmu. Sesuai dengan maksud firman Allah Al-Qahir, iaitu Tuhan yang maha menguasai atas para hambanya. Al-Qahiru fawqa ibadih. Itu surah Al-An'am ayat 18. Dia tak tulis, patutnya dia tulis. Allah Ta'ala ni, dia menguasai seluruh hambanya. Maknanya, hidup ni, tak pernah satu pun kita yang mengurus. Dengan kekuasaan kita, dengan kudrat kita, dengan keupayaan kemampuan kita. Secara hakikat, kalau kita faham dan kalau kita nak faham. Ada orang, saya usaha, saya rancang, saya ini lah hasil saya. Ini bahaya. Memang zahirnya kita, tapi nak zahirkan kita ni pun bukan diri kita sendiri. Okey, kita banyak bawa contoh yang angkat. Ada orang dia rasa dia boleh angkat 100 kilo, tapi hari ni kita tengok dia duduk terlentang kat hospital, tak jari dia satu pun tak boleh angkat. Apa yang dia nak cakap sebenarnya dulu dengan sekarang? Ada dalam satu YouTube tu, cuba tuan-tuan tengok. Saya pun kadang-kadang duduk tengok, dia keluar tengok sekejap, kalau yang ada bermanfaat. Tengok, ada seorang tu dia angkat, pengangkat berat, muda lagi, sadar badan dia kena stroke sekejap, tapi dia pulih balik lepas tu. Dia kena stroke, buruh kering dia. Hilang habis, tinggal tulang. Tapi dia kena sekejap. Mungkin Allah nak, wallahualam, kita pun tak tahu hakikat hikmah. Dia kena sekejap dalam sebulan, 2 bulan, dia pun pulih balik, baru dia itu balik. Maknanya apa tu? Allah nak bagi tahu bahawa bukan kamu. Jangan pernah kamu rasa kuat, jangan pernah kamu rasa bijak, jangan pernah kamu rasa pandai sehingga kamu rasa pandai, kamu bodohkan orang. Jangan. Kamu rasa bijak, kemudian kamu hina orang. Jangan. Kadang yang ada pada kamu, yang ada pada orang lain, semuanya milik Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Urus takbir Allah. Ingat Allah. Okeylah, itulah antara yang kita belajar hari ini. Wallahu a'lam. Dah khatam dah tajuk ni. Fasal pertama. Kita akan sambung akan datang pada fasal yang kedua. Ada soalan tak? Macam biasalah ya. Macam biasa dah faham, alhamdulillah. Jadi setakat tu dahulu minta maaf
Ya, kalau saya tersilap, dan tolong doa juga pada saya apa yang saya ajar tuan-tuan ni, saya juga dapat beramal. Yang paling kita takut, kita duk baca kitab, kita ajar orang, kita tak ke mana. Ya, kadang-kadang ujian berat. Ya, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jangan anggap ustaz ni malaikat. Tapi kadang-kadang orang seronoklah kalau dapat tengok ustaz tu bersalah kan. Ustaz pun buat macam dia juga. Dia pun manusia. Ya, dia pun manusia macam kita. Cuma dia pergi ke Mesir, siapa suruh? Jadi ustaz lah dia contohnya. Tapi dia manusia adalah dia manusia. Banyak kelemahan dia, banyak. Mungkin kelemahan kita ustaz ni jauh lebih banyak. Ya, kerana orang tu ada kelebihannya dan kelemahannya yang berbeza-beza. Lepas tu kalau kita nampak, okey ustaz ni dah silap, pergi jumpa dia, telefon dia, ustaz saya nak cakap sikit, saya rasa dah yang ini kurang tepat. Takkan saya nak tegur ustaz, dah salah-salah lah. Tapi ada orang dia suka, dia jumpa ustaz salah, dia viral kan. Ya. Inilah. Jadi kadang-kadang kalau saya silap, tegur je lah. Ya, depan-depan saya ni kakak-kakak semua, ayah-ayah, kita tolong tegur kalau saya silap. Sebab kita pun kadang-kadang dalam kehidupan kita lalui ni banyak ujian dia, kita pun kadang-kadang kita pun tersalah cakap kan. Tersalah cakap. Dulu-dulu kalau kita, sebab tu dulu saya semangat mengajar. Semangat. Lepas tu saya fikir balik, selama mana kita nak semangat. Mengajar ni paling semangat hentam orang. Semangat. Betul, cuba tengok yang semangat-semangat tu. Pam orang ni. Semangat. Kalau hentam diri sendiri, lepas tu saya selalu cakap, mungkin dengan berkat Syekh saya, dia ajar saya, jangan tengok orang, tengok diri. Lepas tu kadang-kadang kita nak bercakap hari ni pun kita dah rasa perlahan. Takut malu pada Allah. Cakap kuat. Ya, ibadah tak ke mana. Cakap kuat. Duha 2 rakaat pun tak boleh. Jadi janji hati saya sampaikan daripada hati saya sampai kepada hati tuan-tuan. Kalau saya silap, tolong tegur. Tolong doa kita sama-sama masuk syurga. Ya, ni gambar-gambar ni jangan tinggal seorang ni. Yang paling saya takut semua masuk syurga, saya seorang tak ada. Tolong cari ya. Tuan-tuan, tolong cari saya ni. Ustaz ni tak ada ni dalam syurga ni, kenapa ni? Adalah tu dia buat apa-apa. Kan? Kadang-kadang mungkin dia rasa bangga diri, dia rasa hebat, dia rasa macam-macam, dia rasa suci lah apa lah. Ramai orang sekarang rasa suci. Dia suci dalam debu ke apa. Kan? Tolong cari saya ya. Tolong cari, minta doa dengan baginda Nabi, minta doa dengan Allah. Tolonglah dia dulu mengajar kami. Ya, kami faham sikit-sikit tu. Sebab dia lah. Sikit-sikit je kan. Yang faham banyak. Jadi dia ni tak ada ni, ya Allah ni. Dia pergi syurga ni tak ada, syurga ni tak ada ni. Kenapa ni? Mesti dalam neraka ni. Waliyazubillah, minta jauh. Tapi tolong cari saya. Selamatkan saya ya. Setakat tu dahululah, minta maaf banyak-banyak ada kesilapan. Sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wad nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.